Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Ayuh sama-sama kita mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada semua penonton-penonton setia keluarga besar Tanyalah Ustaz yang meluangkan masa bersama dengan kita di hujung minggu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pada hari ini untuk kita sama-sama meneruskan perbincangan rentetan daripada tafsiran Al-Quran semalam pada ayat 41 sehingga ayat ke-44 untuk semalam, dan pada hari sambungan ayat 45 sehingga ayat ke-48 surah Fussilat yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik, sama-sama kita berikan tumpuan kita penuh pada pagi ini untuk kita dapatkan yang terbaik daripada bintang ilmuan yang kita bawakan khas kepada penonton semua. Baik, seperti biasa, untuk buat pertanyaan soalan boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-881677 atau nak terus ke Facebook rasmi kita. Mungkin pada pagi ini ada penonton-penonton yang tidak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda di Facebook rasmi kita Tanyalah Ustaz TV 3. Itu dua saluran untuk bertanyakan soalan bagi mungkin ada penonton-penonton yang ada kemusykilan ataupun sesuatu yang nak dikongsikan berkenaan dengan tafsir dan taradum surah Fussilat ayat 45 sehingga ayat ke-48. Ayuh, sedang penonton, untuk kita mulakan pada pagi ini kita berkenalan dengan panel yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton. Semalam pun kita bersama dengan beliau, pada hari ini juga sama. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Baik Ustaz, bersama dengan kita hari ini sekali lagi untuk kita teruskan surah Fussilat Ustaz. Apa makna Fussilat sebenarnya? Saya dah terlupa Ustaz. Yang dipisah-pisahkan. Yang dipisah-pisahkan, yang terpisah, yang mana kalau disebut di sini adalah tentang yang dijelaskan Ustaz, yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang dijelas dan yang dipisahkan. Baik, itu satu nota penting untuk penonton-penonton semua. Dan lagi satu, kita nak ingatkan kepada penonton-penonton, lebih mudah, lebih menarik sama-sama kita memegang mushaf Al-Quran, berada bersama dengan kita untuk kita semak pada muka surat 481 dan tatap tepat pandangan mata kita pada pagi ini pada ayat 45 kita mulakan. Jadi sebagai pembukaannya, ayuh saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan. Silakan. Terima kasih Da'i Azrin, para penonton yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan pagi ini dengan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kita setelah kita dimatikan untuk seketika, dan kepada Dia jualah kita akan dikembalikan. Alhamdulillah, kita merafakkan rasa syukur kerana kita dapat sambung lagi tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang mana fokus kita dalam siri ini ialah surah Fussilat. Surah Fussilat. Tadi Azrin ada mula tanya surah Fussilat. Fussilat ni apa maksud dia? Saya sebut yang dipisah-pisahkan dan juga membawa maksud yang dijelaskan. Cuma kalau kita lihat nama surah tu dulu, kita tengok nama surah tu Fussilat, dia past tense. Maksudnya fi'il madhi. Allah beritahu suatu keadaan bahawa Quran yang Allah bekalkan kepada manusia, ayatnya jelas. Jelas lagi bersuluh, terang lagi bersuluh. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi persoalan-persoalan yang meragukan hati pokok manusia. Jadi hari ini seperti biasa kita akan mulakan dengan bacaan ayat 45, 46, 47, 48. Hari ini saya nak bawa lagu Hijaz. Lagu Hijaz ni lagu dia sedih-sedih sikit. Subuh ni kita sedih sikit lagu dia kan. Berlalu sikit. Okey Ibu Ayah, kita sama-sama baca dan perhatikan di mushaf masing-masing di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kita lihat terjemahannya ayat 45 walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam kitab Taurat lalu diperdebatkan. Sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu daripada Tuhanmu, orang-orang kafir itu pasti sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadapnya. Ayat ke-46, man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat kejahatan, maka dosanya itu menjadi tanggungan dirinya sendiri.
dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Ayat 47. Ilaihi yuraddu ilmu as-sa'ah wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi wa yawma yunadihim aina syurakai qalu adhannaka ma minna min syahid. Kepadanya lah, iaitu kepada Allah, ilmu berkenaan hari kiamat itu. Tidak ada buah-buahan yang keluar daripada kelopaknya dan tiada seorang pun perempuan yang mengandung dan melahirkan, melainkan semuanya dalam pengetahuannya, itu pengetahuan Allah. Pada hari ketika dia, iaitu Allah, menyeru mereka, di manakah sekutu-sekutuku itu? Mereka menjawab, kami menyatakan kepada engkau bahawa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahawa engkau mempunyai sekutu. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. Dan lenyaplah daripada mereka apa yang dahulu mereka sembahkan. Dan mereka mengetahui bahawa tiada jalan keluar daripada azab Allah buat mereka. Begitulah Azrin, sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, dalam menyampaikan wahyu kepada manusia. So daripada ayat 45, 46, 47, 48 kita dapat lihat Allah Subhanahu wa taala masih lagi membicarakan mengenai keagungan Al-Quran dan juga kehebatan Al-Quran dan bagaimana umat terdahulu mengingkari Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala buat perumpamaan mengenai alam supaya manusia boleh lihat dan boleh cerap, dan dibuat perbandingan. Dan Allah Subhanahu wa taala cabar, kalau dulu kata aku ni ada sekutu, mana sekutu-sekutu itu? Bawalah ke muka pengadilan, mintalah mereka bela diri kamu. Tapi akhirnya semua itu tidak mereka dapat apa-apa manfaat, melainkan kerugian. Semua itu tak dapat tolonglah. Minta tolong dengan makhluk, makhluk mendapat tolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit pencerahan sebelum kita masuk tadabbur secara detail. Baik Ustaz. Saya selepas perbincangan kita semalam, bila balik ke rumah saya tengok habis saja ayat ke-44 tu, dan kalau kita tengok pun ayat ke-44 menceritakan tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diceritakan juga tentang bahasanya, bagaimana Al-Quran sebagai petunjuk dan penyembuh bagi orang yang beriman, dan siapa yang tidak beriman maka diberikan satu sumbatan di telinganya, itu merupakan satu kegelapan buat mereka. Yani bila mana tidak beriman dengan apa yang diturunkan di dalam Al-Quran. Dan nak masuk ke ayat ke-45 tu Ustaz, saya ada 3 soalan yang membuatkan saya terawang-awang, bermain di fikiran. Yang pertama, soalannya adalah kenapa selepas cerita tentang Al-Quran, tentang Nabi Muhammad SAW, terus masuk kepada kisah Nabi Musa AS? Itu soalan pertama. Saya rasa penonton-penonton di rumah pun rasa macam tertanya-tanya juga, kenapa terus melonjak kepada kisah Nabi Musa AS. Yang kedua, setelah diceritakan tentang Al-Quran, kenapa terus diceritakan tentang Taurat? Adakah kesinambungan dia ataupun adakah kaitan di antara dua ini? Dan yang ketiga, di dalam penceritaan pada ayat ke-45 adalah dikisahkan tentang Nabi Musa AS, dan macam yang saya katakan tadi, persoalan yang timbul, kenapa nak diceritakan tentang Nabi Musa kepada umat Nabi Muhammad SAW? Jadi apakah ada kaitannya ataupun ada sesuatu di sebalik 3 persoalan ini, Ustaz? Silakan. Terima kasih Dan Azrin. Saya setuju dengan soalan-soalan itu, dia untuk memperlihatkan kesinambungan dan ada dia panggil sinergi. Sinergi maksudnya bahasa mudahnya, dia bila kita lihat ayat-ayat ni, bila kita lihat secara mendalam, dilihat secara teliti, kita akan dapati dia seperti tikar mengkuang yang teranyam rapi. Tidak ada cacat. So dia sulam menyulam antara satu sama lain. Ayat 44 Allah memberitahu kepada manusia bahawa Al-Quran ini bukan bahasa ajam. Dia adalah bahasa yang paling fasih, dan satu dunia setuju tidak ada bahasa yang lebih fasih daripada bahasa Arab. Bahasa Arab nombor 1. Tak kisahlah orang lain mendakwa bahasa masing-masing, tetapi ini melalui kajian yang dilakukan bahawa bahasa Arab duduk nombor 1 dari sudut bahasanya, dari sudut satu-satunya bahasa Azrin, satu-satunya bahasa kita gunakan seluruh organ dalam mulut ni. Kha ada, ta ada, fa ada, tha ada.
kan, di hujung bibir mim pun ada. Jadi maksudnya seluruh organ mulut kita ni kita guna untuk menyebut bahasa Al-Quran. Sebab itu lihat bahasa Al-Quran dari sudut sebutan, dari sudut konten bahasa, dia duduk nombor satu. Dan Ustaz mungkin selepas daripada penceritaan tentang bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih itu, kita nak bawa 3 persoalan tadi selepas kita berehat ini. Jadi penonton-penonton, kita beruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang terus setia bersama dengan kita menonton pada pagi ini, dan ajak sahabat-sahabat anda menonton di ruangan secara langsung kita di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan manfaat. Ajak sahabat-sahabat anda datang melihat pada pagi ini tentang tafsiran surah Fussilat ayat 45 hingga ayat ke-48. Dan tadi kita dah bacakan kepada penonton-penonton melihat terjemahannya secara kasar sahaja yang ada di dalam Al-Quran, dan kita nak teliti lagi, kita nak lihat lebih dalam apa yang cuba disampaikan di dalam surah Fussilat ayat 45 hingga ayat ke-48. Dan tadi saya ada tanya 3 persoalan pada Ustaz berkenaan dengan kenapa terus kepada kisah Nabi Musa AS. Sedikit tambahan Ustaz. Terima kasih Dain Azrin, terima kasih kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Allah Subhanahu wa taala turunkan surah ini di Mekah. So bila kata nature Mekah ini, suasana Mekah ni adalah suasana masyarakat Arab Quraisy. Yang kebanyakan mereka pada ketika itu tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan. Nabi-nabi ini pengikut dia akan mula dengan sedikit. Dia mula sedikit tetapi akan berkembanglah kemudian. Cabaran yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah adalah apabila kaum keluarga dia dan juga Bani Ismail ataupun Bani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi orang Arab di Mekah, kisah-kisah Nabi ini bukanlah satu yang asing. Mereka tak pernah tanya pun siapa itu Musa. Bila turun ayat, Nabi bacakan kepada penduduk Mekah, Man hadha Musa? Man huwa Musa? Tak tanya pun siapa itu Musa. Tak tahu, dia tak tanya. Sebab mereka tahu siapa Nabi Musa alaihissalam. Dari sudut cerita, perjalanan cerita, percabaran dilalui Nabi Musa alaihissalam, mereka tahu. Sebab cerita-cerita riwayat-riwayat ini telah pun sampai kepada mereka secara periwayatan, secara lisan melalui nenek moyang mereka. Bila Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Musa, kisah Nabi Musa, Allah nak beri satu perbandingan kepada penduduk Quraisy Mekah. Kalian jangan bersikap seperti mana Bani Israel bersikap dengan Nabi Musa alaihi salam bila Nabi Musa turunkan, bila Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa kitab At-Taurah. Itu dia punya jalan cerita nak masuk tu. Allah nak kata, wahai kaum Quraisy, wahai kaumku, jangan kalian mengingkari aku seperti mana Nabi Musa diingkari oleh Bani Israel. Walaqad ataina Musal kitaba faqtulifa fihi. Allah beritahu sesungguhnya kami telah datangkan kepada Nabi Musa alaihi salam Al-Kitab, iaitu At-Taurah. Fakhtulifa fi. Lalu kaum dia itu sudah pun berselisih. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna huwa min indillah. Dalam surah Al-Baqarah Allah beritahu, maka kecelakaanlah bagi mereka yang mengatakan fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim. Maka kecelakaanlah bagi mereka yang menulis Al-Quran, menulis wahyu. Dalam ayat ini spesifiknya Taurat lah. Yang ditujukan kepada Bani Israel. Maka kecelakaanlah kepada Bani Israel yang menulis Taurat itu dengan tangan-tangan mereka. Maksud tangan-tangan mereka, mereka salin itu dengan penambahan. Yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Mereka pesongkan ayat-ayat daripada sumber asal. Itu daripada sumber asal Taurat. Jadi
Itu di antara sikap mereka bila mereka tulis, mereka hazaf, mereka buang ayat, mereka tokok tambah dan mereka padam. Mereka tukar satu tempat ke satu tempat. Contohnya dalam Taurat ada ayat rejam. Kalau kita baca sekarang tak ada dah. Ayat rejam itu, tak ada. Kalau dibaca dia akan letak tangan, dia tutup ayat-ayat tertentu. Nabi pernah cabar, baca Taurat tengok. Jadi baca, dia lompat ayat. Nabi kata ayat yang rejam tu kenapa kau tak baca? So yuharrifun al-kalima an mawadhi'i fakhtulifa fi. Dia berselisih. Dia berselisih dari sudut Taurat itu. Dan ada yang tulis dengan tangan sendiri, ditokok tambah. Hujung cakap apa? Huwa min indillah. Daripada Allah. Sedangkan daripada Allah ke? Tak. Daripada pendeta-pendeta Yahudi tadi. Yang menokok nambah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu diberitahu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalaulah bukan kerana Allah Subhanahu wa taala menangguhkan azab ke atas mereka, pastinya mereka akan ditimpa satu azab yang sangat besar. Cerita Bani Israel ini cerita yang panjang. Allah nak beritahu, Muhammad, kan dalam atas ayat 43, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Apa yang engkau dikatakan gila, engkau dikatakan tukang sihir, engkau ni dikatakan pak nujum, tuduhan-tuduhan dan juga cercaan dan juga segala macam kata nista yang dilontarkan ke atas kaum Muhammad adalah perkara yang sama berlaku ke atas umat-umat sebelum engkau. Jadi di antaranya Nabi Musa AS. Nabi Musa menceritakan panjang. Cerita yang paling panjang. Saya pernah sebut sebelum ni, walaqad ataina Musa, perkataan Musa. Musa ini gabungan dua kalimah. Mu dengan sa. Mu itu air, sa itu kayu. Kayu itu tongkat lah. Air, tongkat. So Nabi Musa AS, dakwah Nabi Musa AS, dia berlegar. Tongkat Allah bagi untuk buktikan mukjizat, campak tongkat bertukar menjadi ular. Keduanya air. Bermula riwayat hidup Nabi Musa AS dengan air. Dihanyutkan di air oleh ibu dia untuk selamatkan daripada Fir'aun. Kemudian akhirnya Allah selamatkan juga Nabi Musa AS daripada lemas melalui air. So melalui bila dibelah Laut Merah dengan tongkat dipukul, terbelah, lalu Nabi Musa AS merentasi. Allah nak beritahu Musa AS seorang rasul yang melalui pelbagai cabaran dan ujian. Dan Allah nak beritahu juga yang soalan kedua, ialah apa kaitannya Taurat dengan Al-Quran? Bagaimana? Al-Quran adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan within 2.5 years, dalam 2 tahun setengah ke 3 tahun, sahabat-sahabat dah start tulis dah. Dah mula dibukukan. Saya sebut semalam, Alkitab dengan Al-Quran. Alkitab dengan Al-Quran. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan. Kita kata kitab, bila kata Al-Quran adalah kitab, ianya merujuk kepada yang ditulis. Quran, yang disebut Quran dalam ayat tu ialah yang dihafal. Jadi dua kombinasi pertama, dua combination. Pertama ialah Quran itu ditulis, keduanya ialah Quran itu dihafal. Betul kan? Betul. So, terpelihara tak? Terpelihara. Terjaga. Tak ada siapa pun boleh menyelewengkan ayat, tidak ada siapa pun boleh tokok tambah ayat. Ataupun mana-mana huruf, mana-mana surah, tak boleh. Even Allah cabar pun. Dalam Al-Quran, bawa, kalau kamu rasa Quran ni daripada manusia, Allah cabar bawa satu Quran. Kalau tak boleh juga, bawa 10 surah. Tak boleh juga bawa 10 surah, bawalah satu surah. Pilih mana-mana surah yang paling pendek dalam Al-Quran, cabar Quran. Boleh tak? Baik, boleh juga. Ustaz, mungkin sebelum kita teruskan lagi berkenaan dengan soalan yang kedua tadi, tentang kenapa setelah diceritakan tentang Al-Quran, terus masuk kepada penceritaan tentang kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Kita ambil dulu pemanggil di talian. Okay. Baik, kita dengarkan soalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Wabarakatuh. Ni Mamu Hanifah daripada Pulau Pinang. Dari Pulau Pinang. Silakan soalannya, Mamu. Doalah Ustaz dan Naim semua kru-kru Mamu. InsyaAllah. Ustaz semua. InsyaAllah Tuhan bagi rahmat pada Tuhan. Tuhan bagi rahmat. Silakan soalannya, Mamu. Soalan Mamu. Ya. Kadang-kadang orang tahu ayat-ayat Quran ni semua ni buat yang elok daripada kita ni. Ayat 46 ni. Tapi apa ada manusia lawanan sejenis Mamu ni tukar ayat Quran ni buat lawanan dulu Yahudi buat yang macam kita buatlah. Pasal apa yang jadi perangai lagu tu dekat kita ni lawanan Yahudi punya perangai kita ni jadilah. Pasal apa yang jadi lagu tu? Itulah soalan Mamu nak tanya. Tolonglah urai dalam-dalam lagi.
nasihat ni tak mamu pun tak angkat semua-semua lah. Janganlah kita tukar ayat ni, kita buat yang tu, kita buat yang ni. Yang tu lah, doa-doa kat mamu, tak iman kat mamu. Doa kat mamu. Baik, terima kasih Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mamu Penang mai kan. Ustaz pun Penang kan? Ustaz, kan? Selangor. Oh, Selangor. 1-0. 10. 10 eh. 10. Terima kasih Mamu atas soalannya. Tapi bila Azrin tanya tu bukan Azrin bukan orang pertama lah tanya. Oh, bukan eh? Dah beberapa orang dah tanya sebelum ni. Lebih daripada 10 orang lah. Tanya, Penang kah? Tak. Janganlah tengok. Tapi cara cakap tu lah. Cara cakap tu. Ada sikit dah. Baik, okey. Persoalan daripada Mamu tadi yang kita dapat tengok, Mamu tanya berkenaan dengan ada di antara kita pada hari ni yang saya faham daripada soalan Mamu tadi, disebut Allah turunkan kepada kita ayat Al-Quran, Nabi Muhammad sampaikan kepada kita dan para ulama pun sampaikan kepada kita tentang kebaikan yang disuruh dilakukan, mencegah kepada kemungkaran, dan tapi ada orang yang dia sebaliknya. Apa yang diperintahkan dia tak nak buat dan apa yang dilarang itulah yang dia cuba kerjakan. Mungkin ada sedikit ulasan dari Ustaz. Ya, terima kasih kepada Mamu Hanifah atas soalan dan juga setialah bersama kami. Dan nampaknya Mamu Hanifah boleh tangkap benda-benda daripada Quran ni untuk direlatekan dalam kehidupan kita seharian. Allah Ta'ala beritahu di hujung ayat 45 sebelum masuk ke 46. Allah beritahu wa innahum lafi syakkim minhu murib. Manusia ini puncanya ialah banyak perkara berlaku lafi syakkim murib. Syak ini keraguan. Syak ini syak lah. Syak maksudnya bersangka. Ya ke, betul ke? Sahih ke? Ada syak-syak itu. Murib, ragu. Jadi maksudnya ada dua elemen dua tu. Syak pun ia, ragu pun ia. Dia syak dengan ragu. Jadi maksudnya tak percaya. Betul tak? Betul. Syak dengan Azrin. Syak dan juga ragu lah dia ni betul ke? Boleh percaya ke? Betul ke dia ni boleh berenang? Contoh kan? Saya tak percaya macam. Dia ada syak, ada ragu. Syak, ragu. Jadi hujungnya tak percaya. Betul. Dia pencampur dua tu jawapan dia tak percaya. La yu'minun. Sebab ayatnya ke atas, ayat 44 sebut fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama. Waqrun maksudnya telinga mereka sudah tersumbat dan ama, buta. Ada benda saya nak pesan dengan tuan-tuan nanti, apa yang dipesan oleh Pak Hamka mengenai buta. Lepas kita rehat. Baik, kita berehat dulu. Saya pun nak dengar juga berkenaan dengan pesanan itu tentang yang pekak telinganya tersumbat tadi. Baik, kita beruang untuk penonton-penonton berehat seketika melihat kembali nota yang ditulis oleh anda semua. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Baik, kembali duduk di meja perbincangan meneruskan apa yang kita teliti di dalam ayat surah Fussilat 45 hingga ayat ke-48 tadi. Mamu bertanyakan soalan, kenapa di dalam Quran diperintahkan kita melakukan kebaikan, tak nak dilakukan, dan yang dilarang untuk dilakukan kemaksiatan, kemungkaran, itulah yang cuba dikejar. Kenapa? Jawapannya ada pada Ustaz tentang kata-kata dari Hamka sebentar tadi. Silakan. Terima kasih. Saya tadi bila Mamu tanya, saya nak pergi pada wa innahum lafi syakkim minhu murib. Ya. Kalau Bani Israel itu ada sifat maksudnya ragu dan tak percaya. Jadi ada juga di kalangan pengikut Nabi Muhammad ataupun umat akhir zaman ini mempunyai sikap yang sama. Ada ayat yang dia percaya, ada ayat yang dia tak berapa nak. Dia kata tak sesuai lah apa semua. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bil ba'd. Allah tanya, adakah kalian nak beriman dengan sebahagian kitab dan kufur pada sebahagian lain? Jadi soalan Mamu, kenapa ada orang macam tu? Sebab dia tak rasa sayang pada agama dia. Itu pertama. Keduanya, dia berbelah bagi iman dia kepada Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, dia tak melihat bahawa ikut Quran ini adalah jalan yang paling selamat di dunia dan di akhirat. Tak ada satu perkara. Yang keempat, tak ada satu perkara pun Quran tak rawat. Kita kata dah ayat ni syifa. Hudan wa syifa. Al-Quran kitab petunjuk dan menjadi syifa. Syifa maksud penyembuh. Ikut ajaran Islam, sembuhlah penyakit masyarakat. Apa penyakit? Cuba senaraikan penyakit-penyakit yang ada. Selain daripada kencing darah tinggi lah.
Itu penyakit juga. Tapi penyakit itu ada ubat. Tapi penyakit mencuri, apa ubat dia? Tak ada. Penyakit menipu, apa ubat dia? Belum. Penyakit berasuah, apa ubat dia? Belum. Betul kan? Jadi syifa Al-Quran lah. Syifanya Al-Quran. Sebab itu Mamu, saya lihat, kalaulah kita perhatikan balik, hayati balik Al-Quran, dengan sepenuh jiwa, kita boleh rawat penyakit masyarakat kita ni. Betul. Dia jadi tongan terbalik itu sebab hari ini orang Islam tak nampak orang Islam. Orang Islam dia tak nampak watak Islam. Kita pun baru-baru ni kita baru sambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita minta supaya watak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa dalam kehidupan kita. Setelah baginda wafat, datang sekumpulan sahabat berjumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak Rasulullah? Apa Ummul Mukminin jawab? "Kana khuluquha Al-Quran." Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Itulah jawapan dia. Maksudnya jawapan bagi untuk merawat penyakit manusia. Ikut Quran, ada wisdom, ada hikmah, nampak elok, insya-Allah selamat sejahtera. Kalau kita lihat, Islam pernah membina tamadun di Spain untuk 500 tahun. Sumber kekuatan mereka mana? Al-Quran. Sumber kekuatan mereka siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita juga boleh membina kekuatan, kita juga boleh membina tamadun yang berterusan, kita juga boleh membina keluarga Malaysia yang hebat dengan menghayati balik Al-Quran Al-Karim dan jauhkan segala macam kejahatan. Saya pun tengok tadi daripada soalan Mamu tadi, dia tunjuk dia nampak cakna melihat kepada situasi sekeliling yang mana ramai manusia yang membaca Al-Quran, khususnya masyarakat Islam kita ya, membaca Al-Quran tapi tidak ambil apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, sekadar baca, melihat terjemahan tapi tak sampai ke dalam hati. Baik Ustaz, jom kita bacakan pula soalan dari penonton kita di Facebook, dari Rahimah Saud. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum, ayat ke-45. Soalan saya doktor, semasa kitab Taurat diturunkan, adakah turunnya sama seperti turunnya ayat-ayat Al-Quran, iaitu dari semasa ke semasa? Dan yang kedua, adakah Nabi Musa menghadapi puak-puak Bani Israel yang sama atau ada kumpulan-kumpulan yang lain? Dan yang ketiga, apakah pokok perdebatan umat setelah risalah Taurat disampaikan oleh Nabi Musa AS? Terima kasih Puan Rahimah Saud atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz untuk 3 soalan. Ayat ke-45. Terima kasih kepada Puan Rahimah atas soalan. Soalan pertama, semasa kita tahu diturunkan, adakah turunnya sama seperti turun ayat-ayat Al-Quran, itu dari semasa ke semasa? Ya, betul. Sebab tempoh hayat umat Bani Israel umat Bani Israel bersama Nabi Musa alaihi salam, tempohnya panjang. Jadi turun ayat juga berikut kesesuaian dan juga keperluan dan juga tuntutan-tuntutan mereka. Contohnya, bila saya ambil contoh, bila Nabi Musa alaihi salam bawa Bani Israel, selamatkan mereka daripada Fir'aun, bawa mereka keluar daripada bumi Mesir, pergi ke Palestin. Sepanjang perjalanan tu macam-macam dia minta, macam-macam dia mempertikai. Saya ambil satu senario yang digambarkan oleh Al-Quran, Azrin. Bila Nabi Musa AS selamatkan Bani Israel melepasi Lautan Merah, bila naik ke darat sampai dekat bumi Palestin, masuk ke kawasan bumi Palestin, mereka masuk saja mereka nampak ada puak yang menyembah berhala. Apa mereka bagi tahu pada Nabi Musa? Ya Musa, ij'al lana alihatan kama lahum aliha. Wahai Musa, boleh tak engkau adakan untuk kami Tuhan seperti mana mereka ada Tuhan? Bukankah kalian baru lepas tengok bagaimana Allah beri satu mukjizat, selamatkan kamu daripada kamu lemas? Tergamak naik atas darat terus minta Tuhan lain. Patut berimanlah kepada Nabi Musa alaihi salam. Minta anak makanan. Allah turunkan al-manna wa salwa. Bila turun al-manna wa salwa, manna ni adalah burung puyuh yang sudah siap di barbecue. Siap bakar dah. Sampai. Kemudian yang keduanya, al-manna ialah wasalwa, embun-embun yang turun melekat di atas daun. Besok pagi tu dia ambil je, kutip je. Itu salwa. Salwa maksudnya manisan tu, kutip-kutip. Embun turun melekat jadi agar-agar. Dah makan. Bila Nabi Musa kata ini makanan hidangan daripada Tuhan, dia kata apa? Mana bawang? Mana parpu? Minta parpu. Kacang dal ada. Macam-macam. Ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha. Minta. Sedangkan makanan elok Tuhan dah bagi. Beginilah mereka punya berterusan bertanya,
Allah turunkan ayat-ayat bagi panduan mereka berperingkat-peringkat. Mungkin 2 soalan lagi kita sambung selepas kita rehat barangkali. Dah ditolong, dibantu, dah ditunjukkan mukjizat daripada Nabi Musa AS, tapi tetap tak nak terima apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS yang termaktub di dalam kitab Taurat. Jadi ini perbincangan kita pada hari ini semakin luas, semakin berkembang. Kita punya perbincangan, tapi kita beri ruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, kalau kita lihat satu persatu yang diceritakan sebentar tadi berkenaan dengan bagaimana penceritaan kisah Nabi Musa AS dengan kaum Bani Israel yang mana dah diberikan nikmat, dibantu menyeberangi laut yang mana dibelah oleh Nabi Musa AS dengan tongkatnya, dan bila mana sampai maka diberikan makanan, minuman dan juga segalanya, maka tetap lagi tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS dan terus membuat bantahan ataupun perdebatan dengan Nabi Musa AS. Dan daripada itu kita nak teruskan menjawab persoalan daripada Puan Rahimah Saud sebentar tadi yang bertanyakan 3 soalan. Satu telah dijawab, yang kedua dan yang ketiga. Soalan yang kedua, adakah Nabi Musa menghadapi puak-puak Bani Israel ataupun ada kumpulan-kumpulan lain? Dan soalan yang kedua, yang ketiga maksud saya, apakah pokok perdebatan umat setelah risalah Taurat disampaikan oleh Nabi Musa AS? Sedikit jawapan ringkas dari Ustaz, silakan. Daripada pertamanya Nabi Musa AS berhadapan dengan pelbagai puak lah katanya. Adakah Bani Israel sahaja? Ketika Nabi Musa AS di Mesir berhadapan dengan kaum Kipti, Fir'aun, itu kaum yang Nabi Musa berhadapan pertama. Nabi Musa AS berhadapan pula kemudian dengan Bani Israel. So cabaran Nabi Musa AS mengikut suasana. Kalau di Mesir dengan bangsa Kipti, kalau di Mesir ataupun bila dah bawa keluar daripada Mesir pergi ke Palestin dengan Bani Israel. Bila sebut Bani Israel, dia adalah bermula daripada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub alaihi salam, bawah cucu cicit anak dan cucu cicit Nabi Yaqub alaihi salam, dia termasuk dalam Bani Israel. Yaqub ini nama Nabi yang ada 12 orang anak. Asbat. Jadi Nabi Yaqub alaihi salam, bila Nabi Yaqub alaihi salam disebut dalam Quran dengan nama Israel. 2 kali Allah mention, Allah panggil Nabi Yaqub dengan Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsi. Melainkan benda yang diharamkan oleh Israel ke atas diri dia. Israel adalah gabungan 2 kalimah. Israel. Isra maksudnya hamba. Il maksudnya Tuhan. Dalam bahasa Hebrew. Yeah. Israel. Maksudnya Israel itu maksudnya hamba Tuhan. Bahasa mudahnya Abdullah lah. Ya, faham. So Nabi Allah Yaqub AS disebut sebagai hamba Tuhan. Atau Yaqub asal juga perkataan Aqabah yang meninggalkan generasi anak cucu selepas dia. Ramai Rasul dan Nabi lahir daripada keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salam, termasuk Nabi Musa, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa, semua keturunan Bani. Setelah daripada itu, semua mereka adalah keturunan Bani Israel. Sebab itu disebut bila kata Bani Israel, wahai anak cucu Nabi Allah Yaqub. So bila kata anak cucu Nabi Allah Yaqub, bukannya Nabi Musa saja. Bukannya pengikut Nabi Musa saja Bani Israel. Pengikut Nabi-Nabi yang diutus Allah ke atas Bani Israel. Pernah juga tanya, Ustaz, Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran Bani Israel ni banyak nikmat Tuhan bagi. Wadhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Aku telah angkat kalian mengatasi umat-umat lain. Bani Israel diangkat lebih tinggi. Diangkat lebih tinggi kerana ramainya rasul dari kalangan Bani Israel. Itu satu. Dan ianya juga bukanlah satu indikator bahawa mereka ni hebat. Oh, dari kalangan kami Nabi ramai, kamilah hebat. Tak. Kalau Azrin pergi Bandar Seri Putra, tempat Ustaz duduk, Azrin sampai Bandar Seri Putra tengok banyak klinik, banyak doktor.
Apa yang Azrin tergambar? Banyak orang sakit ni. Banyak orang sakit. Jadi ramai rasul, ramai nabi pada satu kaum itu tu gambaran penyakit yang sangat banyak pada masyarakat tersebut. Kemudian apakah pokok perdebatan? Pokok perdebatan adalah keimanan. Pokok keimanan, beriman kepada Allah. Allah Ta'ala perintahkan satu benda, dia balas dengan satu benda lain. Allah suruh sembelih lembu, dia kata lembu tu lembu apa? Warna apa? Besar ke kecil? Guna di ladang atau tidak? Oh, banyak tanya. Banyak tanya. Jadi nak suruh dia beriman susah. Sampai dia kata bila Nabi Musa AS sampaikan perintah Allah, dia kata, Musa, kau ni main-main ke? A'udzubillah an akuna minal jahilin afatattakhiduna huzwa. Mereka tanya, Musa, kau main-main ke? Tak, a'udzubillah, aku ni rasul, mana mungkin aku main-main? Jadi perdebatan mereka ialah mengenai pokok ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi di kalangan Bani Israel, terutamanya Taurat. Kita ada Taurat, Injil, Zabur, Asfarul Anbiya. Kesemua itu dilihat sebagai satu cabaran ataupun satu perkara yang mengganggu gugat keselesaan hidup mereka. Yalah Azrin, bila sebut Taurat, Injil, semua ada turun untuk mendisiplinkan disiplinkan manusia. Itu pokok perdebatan mereka terhadap wahyu yang diturunkan, dibekalkan oleh Allah dan juga ajaran-ajaran yang ada dalamnya. Kalau tak masa kan dia orang tutup, dia orang padam, dia tukar, beriman sebagainya, kufur kepada sembahyang lain. Allah umpamakan jangan jadi seperti Kaldai. Kan bawa pikulan banyak tapi tak faham apa yang dia bawa. Mathalul ladzina humilu taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Takkan jadi macam tu. Maknanya pokok perbincangannya adalah keimanan mereka. Adakah mereka ini bila mana ditunjukkan kemukjizatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Baik, kita ada pemanggil di talian Ustaz. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tuan, siapa di sana? Abdullah Osman daripada Seremban. Tuan Syed Abdullah Osman dari Seremban. Silakan soalannya tuan. Ustaz, iblis dihalau daripada syurga dan dilaknat kerana kesalahan dia satu saja, tidak ikut perintah Allah. Satu perkara dia suruh sujud kepada Adam, dia tak mahu. Jadi bagaimana manusia sekarang ni yang sembahyang, puasa semua dia buat tapi dia ambil separuh-separuh hukum Allah. Jadi macam mana keadaan manusia macam tu? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Syed Abdullah Osman dari Seremban yang bertanyakan soalan berdasarkan penceritaan macam Ustaz pun dah cerita semalam berkenaan dengan iblis yang diusir dari syurga, yang mana tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Tapi dikaitkan dengan persoalan tuan tadi, katanya manusia pada hari ini semua dia buat rukun iman, rukun Islam tu memang dia betul-betul jaga ya. Tapi dia ambil separuh-separuh apa yang dalam Quran. Macam Ustaz kata tadi, afatu'minu nabi ba'dil kitab Tapi watakfuru nabi ba'd. Dia ambil separuh dan apa yang dia kata macam tak suka dia tinggalkan. Bagaimana Ustaz? Ya. Ini salah satu perkara yang perlu kita atasi dan kita perlu jelaskan kepada masyarakat dan perlu diasuh dan dididik bahawa Al-Quran ini bukanlah sebuah kitab yang boleh diambil mengikut keselesaan seseorang. Cocok dengan keselesaan dia dan keinginan dia. Yang mana bertentangan ditinggal tak tepi. Al-Quran dia jadi merawat penyakit manusia secara syumul, secara segenap sudut. Jadi bagi orang beriman, dia tidak boleh meragui sedikit pun perintah Tuhan. Apa saja perintah Tuhan. Sama ada ianya suka ataupun duka. Dia tidak boleh meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak ditimpa musibah yang ditimpa ke atas umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi disebut dah kan, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah sunnat Rasul atau kama qala alaihi salatu wasallam. Bagi dia beritahu, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, dua khazanah. Satu Al-Quran, satu sunnah. Berpegang dengan dua-dua ni kamu tak akan sesat. Jadi berpegang dalam erti kata baca, faham, laksanakan dalam kehidupan secara keseluruhan ajaran Al-Quran Al-Karim. Barulah kita akan dapat lihat Quran merawat dan juga membina tamadun tanpa sebarang pertikaian. Betul. Dia solat tapi dia letak duit kat bank mana? Dia solat tapi anak isteri diabaikan. Semua perintah tu. Dia mesti melihat package yang ada dalam Al-Quran sebagai grand design dalam membentuk peribadi dan daripada situ keluarga, masyarakat kepada negara. Impak dia tu sangat besar. Kalau dipahami dan dihayati Al-Quran. Punca yang ada hari ini ialah kita membaca Al-Quran untuk rebut pahala semata-mata. Kita tidak jadikan Al-Quran sebagai baca untuk faham.
patut baca untuk faham. Quran tidak diturunkan untuk baca dan rebut pahala. Quran diturunkan untuk dibaca dan difaham dan ambil pengajaran daripada Al-Quran untuk mengubah dan juga menjadikan kehidupan lebih baik. Betul, tapi kesilapannya baca hanya sekadar berebut pahala dan nak kejar siapa yang paling banyak khatam Al-Quran. Dia nak kejar yang itu. Tapi lupa nak ambil intipatinya. Baik, untuk kita teruskan perbincangan ayat ke-46, kita kaitkan dengan persoalan dari sahabat kita Qurratu Hafiz. Baik, Assalamualaikum. Ayat 46, Allah Subhanahu Wa Taala tempelak Bani Israel dengan mengatakan walaupun Taurat diturunkan sekaligus, mereka tidak beriman dengan Taurat, malah mereka ubah teks asal Taurat itu, dan bila Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit, mereka juga menolak kerana mendakwa Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan soalan yang kedua, adakah ini semua alasan sahaja untuk menolaknya? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita Qurratu Hafiz atas soalan yang ditanyakan. Ayat ke-46, Ustaz, silakan. Ya, ayat 46. Betul, Bani Israel ini adalah kaum yang menukar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan Taurat. Kita yuharrifuna al-kalima am mawadhi'i. Saya sebutkan. Tahrif maksudnya mengubah kedudukan ayat, mengubah ayat mengikut selera, dan termasuklah juga ayat-ayat hukum hakam yang mereka ubah mengikut selera masing-masing. Kiranya kalau dia tengok ayat tu macam susah ni, dia ubah bagi senang. Dia ubah, dia bagi senang, dia bagi ikut selera dia. Itu satu. Kemudiannya persoalan berkaitan dengan bagaimana Bani Israel ini, perdebatan itu berlaku adalah berpunca daripada keengganan mereka beriman kepada Taurat yang diturunkan. Jadi kalau kita lihat, Taurat ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel, sebab penyakit Bani Israel lagi panjang. Dan mereka menolak Al-Quran, mereka menolak Taurat itu sikit demi sikit sehinggalah keseluruhan. Dia begini, Azrin. Ya. Katakan Quran kita ni 114 surah kan. Dalam 114 surah satu ayat je saya tolak. Saya tolak satu ayat, adakah itu bermaksud saya beriman pada yang lain? Tidak. Dia satu you buang, automatik dia akan ikut sekali. Dia akan ikut sekali. Ikut sekali. Bila kata Quran itu bukan jangan lihat Quran ni 30 juzuk ni Quran. Tak, satu ayat tu Quran. Bila kita tolak satu ayat, dia akan ikut dengan induk-induk dia sekali. Jadi kita mesti berhati-hati bahawa Quran ini dia tidak seperti Taurat, dan kita bagi tahu sebelum ini Allah Subhanahu Wa Taala janji untuk jaga Al-Quran, Allah tak janji untuk jaga Taurat. Janji dalam erti kata, janji dalam bentuk dijaga hafalannya dan dijaga penulisan Al-Quran Al-Karim dalam bentuk catatan wahyu. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita ada pemanggil di talian. Sekali lagi kita bersama dengan siapa ya di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Siti Rohani Mursi daripada Banting. Oh, Puan Siti Rohani dari Banting. Ya, silakan soalannya, Puan. Ini Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Ya, Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang baca Quran ni. Kita baca Quran, ramailah baca Quran, sampai hatam berbanyak kali. Tapi cuma baca je, tapi tak tahu maksudnya, tak tahu tafsirannya. Kecuali kalau dia baca Quran yang ada tafsiran, ditahulah tafsirannya. Tapi kalau tidak, cuma baca aja, berhatam 2-3 kali. Tapi apakah ini kita tak ada faedah, tak dapat pahala ke Ustaz? Dengan bacaan kita membaca Quran. Itu saja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Siti Rohani dari Banting, Selangor. Yang bertanyakan soalan, dia baca memang lancar. Selalu baca, selalu khatam pun banyak kali, tetapi dia tak pernah tengok pun apa maksud di sebalik apa yang dia baca. Adakah merugikan ataupun tidak ada pahalanya? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Puan Siti Rohani atas soalan tadi. Pertama sekali saya ucap tahniah kerana rajin baca Quran, rajin tadarus, rajin baca Quran. Dapat pahala lah sebab baca. Tapi kalau dapat faham, lagi banyak pahala. Saya pernah beritahu Da'i bahawa bila Nabi SAW beritahu setiap satu huruf dapat 10 kebajikan. Setiap satu huruf dapat 10 kebajikan. Maksud pahala bacalah, pahala. Walaqad, ada berapa huruf? Waw, lam, qaf, dal. Sudah 4 huruf. Sudah 40 pahala. 40 pahala. Baca, Allah bagi reward setiap satu huruf 10 pahala. Itu baru baca. Baca. Kalau saya faham agaknya berapa Tuhan bayar?
Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah akan tambah, Allah akan bagi sebanyak mana Allah nak bagi, kerana pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya. Faham? Infinity. Infinity. Jadi maksudnya kalau Puan Siti Rohani membaca Al-Quran tanpa memahaminya, masih dapat pahala. Tetapi kalau nak dapat lebih besar pahala, lebih besar manfaat, maka fahamilah apa yang Puan baca. Tapi bagi saya macam mana pun, sampai satu tahap ni kita mesti bertanya, dah 50 tahun aku baca surah Yasin, sampai sekarang aku tak tahu apa dalam surah Yasin tu. 30 tahun dah baca surah Al-Mulk, tapi tak tahu apa dalam surah Al-Mulk. Patut kena ada satu soalan yang timbul untuk kita faham pula apa yang kita baca. Kalau kita faham apa yang kita baca, lagi seronok. Semalam Azri, lepas solat Jumaat, lama saya bincang dengan kawan-kawan saya. Macam mana nak bagi orang faham Quran? Saya bagi satu kaedah mudah. Kalau katakan kita ni memang rajin baca surah Al-Mulk, sebelum kita baca surah Al-Mulk, kita baca terjemahan dulu. Ambil terjemahan surah Al-Mulk, baca terjemahan. Baca 3-4 kali baca. Kira baca yang Melayu dulu. Baca Melayu dulu. So kita faham apa benda. Lepas tu baru kita baca. Lain perasaan. Sebab kita dah tahu apa kandungan secara general, secara umumnya dalam surat tersebut. So itu akan lebih besar pahala dan lebih besar kesan, sebab kita nak lihat kesan daripada baca dan juga menghayati ayat tersebut. Betul. Hebat Ustaz. Jawapan yang diberikan oleh Ustaz sebentar tadi, yang mana membaca dapat pahalanya, tetapi bila mana baca dipahami terjemahannya lebih besar pahalanya, apatah lagi diamal dan disebarkan. Itu adalah sebaik-baik manusia. Baik, kita lihat soalan seterusnya. Zuhara di Facebook kita. Assalamualaikum. Ayat 46. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum seseorang melainkan setelah diberi dakwah kepada mereka, telah sampai kepada mereka rasul, nabi atau pendakwah yang mengajarkan kepada mereka apa yang baik atau apa yang buruk. Jika ada manusia yang duduk di pedalaman dunia ini yang tidak pernah sampai dakwah kepada mereka, adakah mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Zuhara atas soalan yang ditanyakan. Tak pernah sampai, tak pernah dengar, adakah mereka berdosa? Terima kasih kepada saudari Zuhara. Reflect kepada ayat 46 ni. Man amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Sesiapa yang beramal soleh, maka manfaat tu, benefit tu kembali kepada orang yang beramal soleh. Katakan Azrin pagi tadi solat subuh, sebelum tu solat sunat, solat subuh, lepas tu baca Quran, manfaat tu kembali kepada Azrin. Orang yang tak solat subuh, tak ada buat amal soleh pagi ni, waman asaa fa'alaiha, jadi keburukan dia buat kembali kepada diri sendiri. Wama rabbuka bizallamin lil abid, Tuhan kamu tidak pernah menzalimi siapa-siapa. Perkataan abid tu, cuba mata itu tuju kepada perkataan abid. Jom kita tengok perkataan wama rabbuka bizallamin lil abid. Tengok perkataan abid. Dia ada ibad, dia ada abid. Kalau ibad dalam Al-Quran merujuk kepada hamba-hamba yang beriman. Kalau abid merujuk kepada hamba-hamba yang beriman dan tak beriman. Allah nak beritahu, sama ada kamu beriman atau kamu tidak beriman, Allah tidak pernah menzalimi siapa-siapa. Allah balas mengikut amalan masing-masing. Jadi wama rabbuka bizallamin lil abid. Soalan tadi yang ditanyakan oleh penonton kita, bila Tuhan kita azab tak pada sesuatu kaum selagi mana Nabi tidak diutus, tidak diazab? Allah Subhanahu wa taala beritahu, wama kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Satu kaum itu tidak akan diazab selagi mana rasul tidak diutus kepada kaum tersebut. Maknanya tidak sampai seruan dakwah kepada dan juga disebut mereka sebagai ahli fitrah. Ahli fitrah. Baik, itu istilahnya yang lebih baik kita gunakan. Baik, sudah penonton, sebenarnya banyak lagi kita nak kongsikan daripada ayat ke-47 itu juga kita ada sesuatu yang kita patut perhatikan dan menarik untuk kita bincangkan, tetapi kita akan bawa ke sambungan kita di TV9. Berakhir di sini di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Kembali bertemu bersama dengan kita meneruskan perbincangan
Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Dan jangan lupa sedang penonton, mungkin nota kita dah penuh, kita tulis bermula daripada 6.30 pagi tadi sehinggalah sekarang pada jam 8 pagi. Mungkin sudah banyak nota yang anda tulis. Jangan disimpan, jangan dibiarkan begitu saja. Sebarkan kepada sahabat-sahabat kita dan berikan kepada rakan-rakan kita di mana-mana platform media sosial kita. Sebarkan dan jangan lupa untuk tag ataupun hashtag Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Dan kalau di Facebook tu boleh tag kita di Tanyalah Ustaz TV3, Facebook rasmi kita. Baik, sedang penonton, tadi kalau penonton-penonton ingat Ustaz ada sebut pada kita berkenaan dengan dua perkataan yang hampir sama, cuma ditukar sedikit sahaja dan kadang-kadang kita anggap dia adalah sama tetapi sebenarnya berbeza, tentang abid dan juga ibad. Saya pun Ustaz baru tahu berkenaan dengan abid dan ibad, sebenarnya dia berbeza, bukanlah satu benda yang sama. Mungkin Ustaz boleh huraikan sedikit lagi tentang abid dan ibad. Terima kasih kepada para penonton. Terima kasih Azrin yang pick up. Maksud pick up isu tu. Jadi kita kalau baca Quran, dua-dua kita akan jumpa. Ibad ada, abid ada. Contoh kalau ibad, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibad. Dan guna juga perkataan abid. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, diguna abid. Bila kata ibad, dia juga merupakan plural, maksudnya jamak, hamba-hamba. Abid juga hamba-hamba. Cuba lihat. Kalau kita baca di sana terjemahan pun hamba-hamba, kat sini pun terjemahan hamba-hamba. Tapi konotasi ni dia membawa maksud yang berbeza. Kalau ibad, hamba yang beriman sahaja. Kalau Quran guna ibad, hanya digunakan kepada hamba yang beriman sahaja. Ibad hanya hamba yang beriman saja. Kalau abid, ada hamba yang beriman dan ada hamba yang tak beriman. Faham? Jadi dua-dua Tuhan takkan zalim. Yang beriman dengan amal soleh, sebab atas tu kan man amila salihan fali nafsi. Betul kan? Betul. Jadi siapa-siapa yang buat amal soleh dari kalangan beriman, dia dapat manfaat. Dan siapa-siapa yang buat jahat dari kalangan orang yang tidak beriman, dia akan dapat balasan juga. Termasuklah orang beriman. Dia beriman dari satu sudut, tapi dia buat maksiat dari sudut yang lain. Tetap juga dia dapat balasan. Jadi abid, dia adalah lebih umum yang merangkumi hamba yang beriman dengan hamba yang tidak beriman. Allah nak beritahu macam ni, Azrin. Tak kira engkau beriman ke engkau tak beriman ke, engkau buat soleh, engkau buat toleh, semua aku balas. Semuanya aku akan balas. Kalau ada orang kafir buat benda baik, Tuhan tak terima amalan dia keseluruhan. Tapi ada benda-benda yang dia buat baik, dia akan dapat juga keringat. Contohnya macam Abu Jahal. Abu Jahal, bila dapat tahu Rasulullah lahir, dia bebaskan hamba. Kan ada beberapa riwayat sebut dia akan dapat keringanan. Kerana dia membebaskan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian Allah beritahu manusia itu dia kena buat baik, kalau dapat balasan baik, kalau buat jahat balasan jahat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Baik. Sas itu berkenaan dengan dua perkataan tadi, ibad dan juga abid, yang mana kita nampak sama daripada sudut makna kasarnya, tetapi daripada sudut dalam maknanya membawa pengertian yang berbeza. Ibad untuk hamba yang soleh dan abid untuk kedua-duanya. Soleh dan juga yang toleh bagai tu Ustaz sebentar tadi. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Azrin dan Dr. Muhammad Farid Rawi Abdullah. Saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan, silakan dengan soalannya. Ya, bagus saya. Sehat, Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini, di Doktor ya. Doktor, kita dah dengar dah banyak penjelasan daripada Doktor dan ustaz-ustaz yang lain ini tadabbur ayat Quran ni. Ya, kita dengar, semua orang dah faham, semua orang dah mengetahui segala-galanya. Soalannya, kadang permasalahannya Doktor, kadang-kadang kita dengar, masa kita dengar tu okey lah, lepas tu tak ada apa dah, tak ada apa yang terlekat langsung di hati. Umpama kata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, Doktor. Ini yang jadi masalahnya. Ni kadang-kadang tak masuk langsung, dia mantul balik semula, Doktor. Tak mau masuk langsung dalam telinga. Persoalan saya, apakah orang yang sudi ni rupa? Kadang saya pun serupa juga. Ini Doktor, bukannya kata korang. Jadi saya pun kadang-kadang apabila berlaku perkara macam ni, kita nak tegur anak isteri pun dah tak boleh dah. Kerana kita pun tak baik juga.
Jadi soalan saya, apakah ini dikatakan sebagai orang yang tak ada hidayah ke, ataupun mati ke hati ke, bagaimana ke doktor, ataupun bagaimana cara pelan tindakan yang harus kita lakukan untuk mengubah untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekeliling ini doktor. Itu soalan saya Dr. Danai. Terima kasih banyak Dr. Danai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Tuan Omar Abdul Majid ataupun OAM Tuan Omar Abdul Majid yang mana soalan tu betul kena, rasa tu dia kena pada semua orang yang mana membaca Al-Quran tapi tidak ambil dan tidak sampai, maka bila mana dia faham aku baca aku pun tak dapat apa ni, aku pun tak ambil peduli ni, jadi macam mana aku nak tegur orang lain. Hingga Ustaz ada komen berkenaan dengan situasi seperti ini Ustaz, silakan. Dia ada dua perkara lah bagi saya kan, Da'i Azrin. Pertama, terima kasih pada Jomah. Ada dua perkara. Pertama sekali, macam mana saya nak betulkan orang sedangkan saya pun tak cukup betul. Kalau saya nak betulkan, orang kata lah kau pun tak betul. Dia sebenarnya Abu Bakar Siddiq pernah sebut, lihat kepada apa yang orang cakap, jangan lihat pada siapa yang bercakap. Betul. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih bila keluar daripada Gaza menuju ke Mekah untuk menuntut ilmu, datang perompak, rampas barang-barang dia dan ambil buku-buku dia. Maksudnya Imam Syafi'i kata, pulangkan balik buku-buku saya, itu semua ilmu-ilmu aku. Perompak ni kata, al-ilmu fi sudur wa laysa fi sutur. Ilmu di dada bukan atas layan. Jadi mulai hari itu Imam Syafi'i hafal, walaupun dia yang cakap tu perompak. Imam Syafi'i tak jawab pun, sudahlah kau pun perompak, kau nasihat aku apa barang. Tak ada kan? Tapi Imam Syafi'i kata, dia jadi guru. Faham? Sebab satu perkataan dia ungkapkan tu jejak di hati. So begitulah kehidupan manusia. Maksud saya, kita mesti cari success stories. Kita mesti cari cerita-cerita yang gemilang, yang menjayakan seseorang. Saya ambil satu contoh. Dikala, yalah, saya pun manusia kan. Dikala ada masalah, dikala ada sesuatu ujian yang menimpa saya akan selepas solat Isyak, setelah selesai semua, setelah solat Isyak, saya duduk sejadah, saya akan ambil Quran, saya kata, ya Allah, berilah aku petunjuk. Saya buka Quran, muka surat buka atau muka surat itulah penyelesaian untuk saya. So, saya minta, ya Allah, tunjukkan kepada saya jalan penyelesaian melalui kitab-Mu. Saya buka, jumpa. Itu saya tak tahu orang lain, mungkin orang lain pun boleh cuba. Tapi minta dengan Allah. Allah buka muka surat tu, ya Allah, kau jawab, ya Allah. Kau jawab permintaan aku. Soalan aku tu kau jawab melalui wahyu. Begini, baca, dapat guidance. Tenang jiwa, terubat. So, ini yang perlu, ini salah satu kaedah. Tapi kalau tuan-tuan, perempuan boleh membaca secara konsisten, boleh baca tafsir dia, boleh tadabbur, boleh hadir kelas-kelas. Di rumah kita pun, di rak-rak di rumah kita pun, ada kitab-kitab tafsir, ada kitab-kitab terjemahan Al-Quran. Jadi itu sudah cukup baik, akan membantu. Dia bukan sekadar membaca, bukan sekadar bertilawah, tetapi dia adalah lebih daripada itu. Sebab itu perkataan tilawah ni Azrin, saya rasa masih orang kita tak faham lagi. Tilawah ni kita kata baca. Jom tilawah Al-Quran, tilawatul Quran, betul. Tapi perkataan tilawah itu dia ada dua benda. Pertama baca, keduanya ikut. Saya bagi contoh. Kita baca, cuba kita semua yang hafal surah Asy-Syams baca sama-sama dengan saya. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Talaha itu tilawah. Tala, yatlu, tilawah. Jadi wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Maksudnya apabila bila matahari tenggelam, yang menurut selepas itu adalah bulan. Bila matahari tenggelam, bulanlah timbul. Jadi dia menggambarkan bahawa setelah berlaku satu perkara, berlaku perkara yang berikutnya. Baca dan ikut. Baru memenuhi citra tilawah itu. Kalau sekadar baca saja tak ikut, you belum tilawah lagi. Baca tak ikut, you belum tilawah. You baca qiraat sajalah. You hanya membaca. Itu signifikan dengan perkataan. Tapi kalau tadarus pula Ustaz? Tadarus ni kita baca pusing-pusing. Sama juga tadarusnya sebagai darasa, belajar. So tadarus pun sama juga, dia membaca dan juga mempelajari. Faham. Konten-konten dalam Al-Quran. Jadi apa yang disebut oleh Haji Omar tadi, betul lah. Tadi sebelum tu kita ada kata nak sebut apa yang Pak Hamka sebut.
Ya, betul. Bila telinga manusia, bila telinga manusia kan, itu sebab takut ada orang pegang pen. Mana ni kata mana satu hamka tadi, mana satu hamka ni kan. Jadi tak keluar-keluar lagi. Jadi Pak Hamka sebut mata manusia ini ada dua. Mata kepala, mata hati. Mata hati. Pak Hamka kata mata kepala buta tak apa. Mata kepala buta tak apa, jangan mata hati yang buta. Kalau mata hati yang buta, apa saja yang dilihat oleh mata kepala tidak akan memberi manfaat kepada dia. Allah. Betul kan? Betul. Sebab Tuhan sebut dalam ayat yang ke-44 tu, wa huwa alaihim ama, buta. Yang buta ini buta basirah. Bukan buta absar, tapi basirah basair. Yang buta itu adalah buta mata hati. Maka hilanglah. Hilang dia punya kehebatan, kefahaman terhadap Al-Quran. Saya rasa kita kena celik mata kasar ni, mata kepala, dan kita kena celikkan juga mata hati untuk kita dapat seiringan, dapat menyantuni, dapat merasakan kemanisan, kehebatan wahyu Tuhan dalam mencari satu penyelesaian dalam kehidupan kita. Baik, itu jawapan untuk Tuan Omar sebentar tadi, dan kita dengarkan pula Ustaz soalan dari sahabat kita juga di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan. Ustaz Abdai, Dr. Muhammad Nabi, saya Haji Tukenon, Haji Muhammad Saleh. Oh, Tuan Haji Tukenon. Ya, silakan soalan Tuan. Masalahnya Dai dan Doktor. Saya gini Ustaz ya. Ya. Saya memang ada baca Quran melalui mazhab lah, bukan melalui telefon. Saya baca ayat Quran, ayat Al-Fatihah. Ada 7 ayat Ustaz. Mula-mula saya baca 5. Kemudian terkentut lah Ustaz. Jadi yang 2 ayat tu yang akhir, kalau saya baca tak ada air sembahyang, dosa ke tidak ke, ataupun macam mana Ustaz? Ataupun saya biarkan aja tak payah sambung ayat yang ke-5, ayat ke-6 dan 7. Itu saja soalannya ya Ustaz pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Tuan Haji Tukenon? Ya. Tuan baca di mana? Di telefon tadi ya? Ya. Mushaf. Mushaf ataupun telefon? Mushaf. Tak, saya mushaf Quran. Mushaf Quran. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Tukenon. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Haji Tukenon atas soalan yang ditanyakan tentang katanya dia memegang mushaf, membaca surah Al-Fatihah. Mungkin baru nak mula lah tu. Baru nak mula. Fatihah kan surah yang pertama sekali. Mungkin ni. Terima kasih Tuan Haji Tukenon. Itu batal wuduknya. Bagaimana? Dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam ada benda keluar. Terbatal wudu. Kalau dipegang daripada mushaf tu, maka hendaklah ditinggalkan. Dia pergi ambil wuduk, dia sambung. Kalau dipegang. Kalau dibuka macam ni, habiskanlah. Tapi kalau dia pegang, maka dia kena tinggalkan, dia letak dulu, pergi ambil wuduk, lepas tu sambung balik baca kalau pegang. Tapi kalau baca daripada hafalan, no issue lah. Kalau daripada hafalan, tak ada wuduk pun boleh baca, tapi daripada hafalan. Ni pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat kebanyakan ulama. La yamassuhu illal mutahharun. Quran itu tidak disentuh melainkan suci. Walaupun ayat itu merujuk pada para malaikat yang menyentuh Al-Quran, malaikat-malaikat suci, tapi kita juga disarankan supaya Quran itu disentuh dalam keadaan kita suci. Quran ini suci, peganglah dalam keadaan suci supaya dia baru ada dia punya connectivity, dia punya soul, dia punya roh itu. Itu tujuannya. Jadi boleh berhenti ambil wuduk dulu, sambung balik, letak Quran, pergi ambil wuduk, nak sambung balik. Tapi kalau tak Quran tu kita boleh sambung, dah tak tengok pun surah Al-Fatihah ni. Boleh sambung terus hafalan. Terima kasih. Itu jawapannya persoalan daripada Tuan Haji Tukenon sebentar tadi. Dan sidang penonton, perhatikan pada ayat ke-47. Kalau kita lihat di situ ada disebutkan tentang buah-buahan yang keluar dari kelopaknya dan tiada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan. Ini ada sesuatu yang bakal kita bincangkan sebentar lagi. Kenapa dalam banyak-banyak? Ini yang disebutkan pada ayat ke-47. Sidang penonton, kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Pada ayat ke-47 disebutkan kepadanya lah ilmu berkenaan hari kiamat itu.
tidak ada buah-buahan yang keluar daripada kelopaknya dan tiada seorang pun perempuan yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dalam pengetahuannya pada hari ketika Allah menyeru mereka, di manakah sekutu-sekutuku itu? Mereka menjawab, kami menyatakan kepada engkau bahawa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahawa engkau mempunyai sekutu. Ini pada ayat ke-47 yang dapat kita saksikan sidang penonton keluarga besar Tanya Ustaz semua. Dan macam saya katakan tadi, di dalam ayat ini disebutkan tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya dan tidak ada perempuan yang mengandung dan melahirkan. Kenapa dalam banyak perkataan ini yang cuba disampaikan di dalam ayat ke-47 dan cuba kita kaitkan dengan persoalan dari sahabat kita di Facebook yang bertanyakan soalan tentang ayat ke-48. Mungkin ayat ke-48 ni sebentar lagi kita akan bacakan kepada penonton-penonton semua dan kita serahkan dulu kepada Ustaz tentang ayat ke-47 seperti saya sebutkan tadi Ustaz. Silakan. Terima kasih Dan Azrin kepada para penonton. Allah berfirman, ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kepada Allah kembalikan urusan kiamat. Tak ada siapa pun tahu bila akan berlaku kiamat. Cuma kita diberitahu asyrat, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Tapi bila ketetapan secara spesifik hanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu, jangan kalian berbincang. Maksudnya duk berdebat. Ini kalau ikut tarikh sekian-sekian, ikutkan kalau kiraan ini, Jumaat ini, dia kira dia buat CP sendiri, minggu depan kiamat. Mana tahun tahu depan kiamat. Mana dia ambil. Jadi dia sendiri buat kira-kira tu. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Allah beritahu, kembalikan kepada aku lah urusan kiamat ini. Urusan bila akan berlakunya kiamat, urusan aku. Ilmus sa'ah. Sebab ilmu manusia dengan ilmu Tuhan mana sama? Ilmu manusia ini terhad. Ilmu Tuhan tiada batasan. Kharijun an ihatatiz zaman. Terkeluar daripada lingkungan zaman dan masa. Itu satu, yang pertama. Wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha. Buah-buahan ini dia akan bermula dengan putik. Dia akan berbunga, bunga dulu. Kan kita nak tengok buah mangga ke, buah durian ke, apa saja buah, dia akan mula dengan putik dulu. Dia keluar, kemudian dia akan berbunga. Kemudian dia keluar. Daripada bunga itu, kelopak-kelopak dia itu jatuh. Itu dia katakan kelopak akmam. Kelopak semua jatuh. Kemudian tinggallah yang tengah-tengah tu. Tahu tak buah tu akan jadi berbesar mana? Tak tahu. Tahu tak apa rasa dia? Belum. Kalau durian kita tengok dia bunga sama je, tapi kejap lagi dia akan bengkok lah, dia akan ada 20 ulas lah dalam tu, ada kucing tidur. Jadi macam-macam. Jadi semua ini dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Awal-awal tak ada siapa pun dapat mengandaikan. Wa ma tahmilu min untha, dan apa yang dikandungkan oleh wanita dari awal hari dia mengandung. Siapa boleh kata dia first mengandung, dia kata bang, ini dah sebulan tak datang, bulan ni saya cek nampak positif. Mengandung. Anak lelaki. Kan? Jari dia sekian. Rambut dia kerenting. Hidung mancung. You boleh tak bagi andaian? Boleh tak bagi gambaran? Tak boleh. Sebab dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, bila baby tu dah masuk bulan ke-6, bulan ke-7, bila buat scan nampaklah jantina. Tetapi detailnya tu, jari jemari, bagaimana jari dia, bentuk jari dia, tak tahu. Jari ada. Detail tak tahu. Detail tak tahu. Semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tad'u illa bi ilmi. Begitu juga dia nak beranak pun ikut ilmu Allah. Doktor boleh andaikan, okey, due date 12 hari bulan 12. Kan 12 bulan 12 itu due date. Doktor andaikan, mungkin dia boleh beranak sebelum tu, mungkin dia beranak selepas itu. Betul. Siapa yang boleh tetapkan? Dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yawma yunadihim aina syuraka'i qalu adhannaka ma minna min syahid. Dan tak cantiklah. Segala perkara yang berlaku, segala bantahan, keingkaran, kemurkaan, mempertikaikan Quran, mempertikaikan Nabi, Allah beri perbandingan Al-Quran dengan Taurat, Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, dan masing-masing ada penyokong, masing-masing ada tempat dia sembah. Allah panggil, wa yauma yunadihim. Kalau ikut ayat 44, yunadawna min makanim ba'id. Mereka diseru daripada tempat yang jauh. Dia sebenarnya itu adalah ungkapan kehinaan. Contoh, panggil-panggil tak dengar. Panggil-panggil tak dengar. Dia adalah satu kehinaan, adalah satu
bentuk penyiksaan. Yunadawna min makanin ba'id. Seolah-olah mereka dipanggil daripada tempat jauh, tak dengar. Dia dua perkara. Sama ada Tuhan panggil sehingga mereka tak sampai dengar. Yang keduanya, mereka itu macam orang duduk jauh sangat. Apa yang Tuhan bagi tahu mereka tak dengar. Kau tak dengar ke aku cakap apa? Tak dengar lah, jauh. Nampak kan? Nampak. Tapi sekarang bila baca Quran kita dengar. Jadi adakah kita masih nak dikategorikan sebagai orang yang duduk jauh tak dengar Quran? Tidak. Mana boleh? Tak boleh. Kan? Tak bolehlah kita menganggap kita ni duduk jauh sebab itu kita tak dengar Quran. Tak, Quran dah sampai kepada kita. Pada hari tersebut, yauma yunadihim. Tuhan panggil. Mai sini. Ayuh. Aina syurakai? Mana sekutu-sekutu aku kemarin? Yang kamu tinggalkan aku, kamu sembah berhala. Kamu tinggalkan aku, kamu ambil idol-idol. Kamu tinggalkan aku, ambil orang-orang tertentu sebagai pujaan dan juga sebagai orang atas. Sebagai orang yang disanjung. Tinggalkan perintah aku. Bawakan saksi. Mereka semua berserenda. Serenda maksudnya, tak ada dah. Tak ada siapa pun kami boleh jadikan sebagai saksi untuk mengatakan, engkau ni Tuhan yang disekutukan. Maksudnya hari itu mereka serenda. Mereka serenda kerana Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang tidak ada sekutu. Itu yang nak diungkapkan. Ma minna min syahid. Siapa nak bersaksi? Cari pasal bersaksi depan Tuhan. Dekat mahsyar kot. Kat dunia boleh lah. Macam-macam bagi alasan. Ini dekat mahsyar ni. Takkan nak panggil. Masing-masing lari. Tak nak bawa berhala-berhala tu. Nak bersaksi. Dia pun tak mau. Batu-batu kan. Dia adalah makhluk Allah. Dia akan kembali pada tempat asal dan juga urusan asal. Akhirnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dia cakap di atas dunia, yang dia kata yang tak betul semuanya dah tak boleh. Tak boleh pakai dah. Tak valid dah. Betul, dah tak valid dah pada hari itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di penghujung ni kita nak lihat juga berkenaan dengan, kalau tadi ayat ke-47, tentang ayat ke-48 juga kita nak lihat pada soalan yang dibacakan oleh sahabat kita, yang diberikan oleh sahabat kita di Facebook. Katanya dari Siti Nurbaya, Assalamualaikum. Ayat 48 surah Fussilat, adakah segala sembahan yang mereka percaya itu hancur dengan lenyap di depan mata mereka pada hari kiamat nanti, dan apakah azab seksa yang akan diterima pada kaum yang menyembah selain dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah reaksi mereka setelah mereka melihat kehancuran kepada pertolongan yang mereka harapkan percaya boleh membantu mereka itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita atas soalan yang ditanyakan. Mungkin ini juga Ustaz boleh kaitkan terus dengan kesimpulan kita, Ustaz. Silakan. Ya, terima kasih kepada Siti Nurbaya atas soalan tadi. Ayat 48. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl. Maksudnya habislah, sesat, hilang. Dhalla maksudnya hilang. Cari-cari tak jumpa. Siapa nak tolong pada hari tersebut? Dhalla maksudnya tak ada lah. Dan lenyaplah daripada mereka apa yang terdahulu mereka sembahkan. Hilang. Nak minta tolong pun dah tak boleh dah. Satu. Keduanya, wa dhannu ma lahum min mahis, dan mereka mengetahui bahawa tiada jalan keluar daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, makhraj. Tak ada jalan keluar. Jadi soalan ditanya oleh Siti Nurbaya, adakah segala sembahan yang mereka percaya itu hancur, lenyap di depan mata mereka sendiri? Ya, sebab dia makhluk akan hancur. Dia semua makhluk akan hancur. Akan hancur berkecai. Seperti mana Nabi Ibrahim AS hancurkan semua idol-idol rumah berhala. Di mahsyar juga akan semuanya hancur. Kemudian yang keduanya, sejauh mana makhluk-makhluk ini dapat membantu mereka. Begini, dia tak akan bantu sebab dia akan jadi bahan pembakar. Dalam surah At-Tahrim Allah beritahu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Yang membakar manusia dalam neraka kelak ialah waquduhan nasu wal hijarah. Hijarah, batu-batu yang disembah oleh manusia akan jadi bahan pembakar. Jadi dia akan against balik dengan kita. Dia akan bantah balik kita sebab dia sendiri pun kalau dunia ni dia boleh bercakap jangan sembah aku. Tapi betul, Allah tak beri kuasa untuk dia bercakap. Allah beri kekuatan untuk manusia berfikir. Fikirlah mana satu Tuhan yang selayak yang disembah, mana satu jalan yang baik untuk dipilih.
fahadainahu najdain. Di depan mata kita ada 2 jalan. Satu jalan kanan, satu jalan kiri. Satu jalan baik. Satu jalan baik, satu jalan Satu membawa lagi jalan kepada yang mudarat dan juga kesesatan. Membawa kepada mudarat dan juga kesesatan. Jadi Ustaz, sebenarnya daripada perbincangan kita pada hari ini, nampaklah bagaimana yang diceritakan tentang kisah Nabi Musa AS dan juga penceritaan tentang kitab Taurat yang cuba dibuat kesinambungannya dengan penceritaan Al-Quranul Karim yang kita bacakan pada semalam. Sebenarnya banyak lagi kita boleh kerungkai daripada surah Fussilat ini, tetapi masa mencemburui kita. Dan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz, terima kasih diucapkan kepada semua penonton, dan tadi dia agak sebagai kesimpulan perbincangan kita. Jangan lupa esok untuk penutup bulan Oktober 2021, tanggal 31 Oktober 2021, bersama dengan moderator Da'i Nizal dengan ahli panel Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin dengan topik akidah figura akhir zaman, Ya'juj wa Ma'juj. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.